Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Apa kabar Kisi dan juga para pendengar Ria 897? Nama saya Sunita. Boleh tak kalau Kisi bacakan pengalaman saya yang tak dapat dilupakan? Kisah misteri ini berlaku kepada saya ketika saya berusia 21 tahun. Lebih kurang 10 tahun yang lalu, katanya Sunita. Pengalaman peristiwa gangguan berlaku di luar rumah saya. 21 tahun usia saya ketika itu. Untuk pengetahuan Kisi dan juga pendengar rancangan Misteri Jam 12, waktu kejadian ini berlaku, hanya saya seorang diri dalam rumah. Katanya Sunita, saya tidak dapat ikut keluarga pergi ke chalet kerana minggu itu adalah minggu peperiksaan saya. Waktu itu Sunita mengatakan, saya ada mengambil peperiksaan di salah sebuah universiti private di Singapura. Jadi saya terpaksa meluangkan masa di rumah seorang diri tanpa ibu, ayah dan juga kedua adik-beradik saya. Memang sunyi, memang sepi. Tapi apa nak buat Kisi, pelajaran itu memang amat penting buat diri saya. Saya tidak ada pilihan yang lain. Jadi Sunita mengatakan, pengalaman yang tak dapat dilupakan apabila saya sedang belajar. Saya berada dalam bilik saya. Di bilik saya ada katil single bed dan juga ada tempat meja belajar. Di tepi katil single bed merupakan tingkap bilik. Dan juga di tepi study table saya, tempat meja saya belajar ni merupakan juga tingkap. Waktu malam kalau saya belajar, saya buka tingkap sedikit. Tingkap saya jenis tingkap yang bertingkat, panel, bukan sliding window. Jadi pendengar Ria 897, Sunita mengatakan, saya pun membuka tingkap panel saya ni, saya renggangkan sedikit saja, tidak buka penuh. Jadi saya mula belajar Kisi. Dari pukul 9 malam saya duduk belajar. Bila penat saya berehat, saya bancuh air, saya masuk balik dalam bilik dan saya terus belajar. Saya rasa waktu itu sekitar 1 lebih pagi. Sedang rakan-rakan MJ12, cuba anda bayangkan, Sunita sekarang ini dalam rumah seorang diri. Tidak ada orang kecuali beliau sahaja yang ada di dalam rumahnya. Dari jam 9 malam dia mula belajar, sampailah 1 lebih pagi
Sedang saya duduk di meja belajar saya mengulang kaji pelajaran untuk peperiksaan yang akan datang, tiba-tiba kedengaran sesuatu di tepi tingkap bilik saya. Assalamualaikum. Casey, saya tak toleh. Bila dengar orang beri salam, saya jawab, Waalaikumsalam, sambil saya tulis nota-nota saya. Assalamualaikum. Saya pun tulis Waalaikumsalam. Pendengar Ria 897, cuba anda bayangkan, saya pejam mata, saya boleh bayangkan situasi Sunita alami. Kali kedua benda tu beri salam. Seperti beri salam, tapi tak tahulah bunyinya beri salam atau tidak. Macam katanya di sini. Jadi, bila saya tengok tingkap bilik saya, Casey, kedua tangan kiri dengan kanan dah masuk dalam, dah pegang panel tingkap tu, dah buka full ataupun buka sepenuhnya. Bila dia buka sepenuhnya, tangan dia genggam. Kemudian dia tunduk sebab dia tinggi sangat. Dia tunduk dalam keadaan tunduk macam rukuk sedang tengok saya. Mukanya tersenyum, mata terbeliak. Assalamualaikum. Casey, saya keluar dari bilik. Saya tutup pintu bilik saya. Nasib baiklah tingkap di ruang tamu saya tertutup ketika itu. Saya masih lagi terbayang-bayang wajahnya yang menakutkan. Seram, Casey. Rambut dia panjang, itu yang saya tahu. Kemudian, beberapa saat bila saya keluar dari bilik saya dah tutup pintu bilik kerana ketakutan. Casey, saya dengar orang ketuk pintu rumah saya berkali-kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rakan MJ12, saya tak tahu nak buat apa dan saya tak nak susahkan ibu bapa saya. Sepanjang malam saya tak tenang. Akhirnya saya masuk dalam bilik abang saya. Dan saya duduk di dalam. Nak belajar tak boleh, Casey. Material saya, perkakas-perkakas belajar saya, buku, nota-nota, worksheet, semua ada dalam bilik saya dan tingkap bilik saya belum tutup. Setelah lebih kurang, Casey, dari jam 1 lebih sampai pukul 3 lebih pagi, saya duduk dalam bilik abang saya, tak boleh tidur ketakutan. Saya akhirnya beranikan diri. Saya keluar dari bilik abang, pergi ke bilik saya, cuba terjenguk-jenguk dekat pintu. Dari jauh memang pintu tak terbuka dan tak dengar orang ketuk. Saya buka pintu bilik saya perlahan-lahan dan cuba tengok dekat tingkap. Tingkap saya terenggang, satu terenggang besar. Ada orang buka, Casey. Dengan segera, Casey, saya tengok lain sambil jalan depan tingkap. Capai tangan tolak tingkap untuk tutup sepenuhnya. Angkat barang-barang sekolah saya pergi ke bilik abang. Malam tu rasa takut. Akhirnya saya kalah. Kerana kepenatan dan mengantuk, saya tertidur juga, Casey. Bila bangun keesokan paginya, saya mandi dan terus siap sedia ke sekolah. Malam berikutnya merupakan hari Jumaat malam Sabtu. Saya tidak bersekolah. Barulah saya mengangkat barang-barang saya pergi chalet bersama dengan keluarga yang lain. Tapi hairan, sepanjang hidup saya tinggal dekat kawasan itu, ibu dengan ayah saya dah tinggal. Dari saya dilahirkan sampai usia 21 tahun tak pernah dengar kena gangguan. Tak pernah, Casey. Itulah satu-satu kalinya saya diganggu ketika saya seorang diri dalam rumah. Untuk pengetahuan, Casey, rumah saya di salah sebuah kawasan di Jurong Extension. Pendengar Ria 897, saya akan terus bacakan. Kali ini bukan email, ini merupakan sepucuk surat yang saya terima. Dan surat ini baru saya terima awal tadi, telah pun diberikan oleh seorang abang yang mempunyai seorang rakan. Abang ini adalah seorang pekerja lah, tapi daripada departmen yang lain, dan dia diamanahkan untuk serahkan surat ini kepada saya. Dan akan saya buka surat ini, saya belum menderasnya, dan akan saya baca kepada anda.
dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum KC dan pendengar-pendengar Misteri Jam 12. Saya harap KC tolong bacakan cerita saya ini dalam rancangan KC Misteri Jam 12. Cerita saya ini di luar cerita seram. Ini cerita mengenai makhluk jin. Pada hari selepas KC ada menceritakan tentang seorang pendengar mengasapkan kemenyan dalam rumahnya setiap malam Jumaat. Mengikut kata ustaznya, mengasap kemenyan adalah makanan jin. KC bukan setakat asap kemenyan sahaja, malahan asap rokok juga disifatkan, kata pengirim kita ini, sebagai makanan jin. KC yang budiman, saya ada seorang anak lelaki mempunyai satu kelebihan yang Allah telah anugerahkan matanya yang boleh dan mudah ternampak, boleh melihat makhluk-makhluk halus yang mungkin kita orang-orang biasa tidak boleh melihat dengan mata yang kasar. Pada tahun 2002, saya sekeluarga pergi menunaikan ibadah umrah, iaitu pada bulan Jun 2002. Waktu itu anak lelaki saya berusia 7 tahun. Darjah 1. Kami dipimpin oleh seorang ustaz Yazid. Apabila selesai menunaikan ibadah umrah, kami pun dibawa oleh ustaz dengan beberapa jemaah ke tempat-tempat yang bersejarah. Katanya sampailah di satu tempat, masjid yang diberi nama Masjid Jin. Sayangnya kami tidak dapat masuk kerana pagar halaman pintu masjid dikunci. Lalu kami duduklah berehat di sebuah masjid. Sementara kami berehat, saya bertanya pada anak lelaki saya. Saya panggil anak lelaki saya waktu itu yang masih kecil 7 tahun, adik. Dek, adik ada nampak tak jin dalam masjid? Dia kata tak ada. Dia kata maaf, dia kata ada. Dan banyak. Balas anak encik kita yang dikatakan mempunyai kelebihan. Waktu itu usianya 7 tahun, boleh melihat sesuatu. Anak saya berkata lagi, ayah, jin ada dekat sebelah kakak ya. Jin tu tengah pegang-pegang kepala kakak. Katanya dia kasihan lihat kakak sakit. Kemudian anak lelaki saya melihat ada seorang jemaah kumpulan kami sedang merokok sambil berbual-bual dengan ustaz. Lalu anak saya berkata, ada jin depan pakcik tu sedang makan asap rokok. Saya bertanya macam mana dia makan. Dia sedut asap rokok tersebut. Bukan saja asap kemenyan, asap rokok, ada juga asap yang dimakan oleh jin. Pada suatu hari kami hendak keluar rumah pergi berjalan-jalan. Semasa kami hendak keluar pintu, kebetulan kami nampak seorang lelaki Cina tua, jiran rumah saya, sedang membakar kertas-kertas di dalam tong di koridor rumah di luar rumah pintu rumahnya. Jiran Cina rumah saya tinggal 3 pintu jauh dari rumah saya. Rumahnya bersebelahan dengan lift. Saya tanya anak saya, ada tak makhluk jin dekat pembakar kertas yang sedang terbakar ketika itu? Anak saya mengatakan berbisik, ada 4 ekor sedang menunggu di situ. Bayangkan mendengar riah. Lalu kami tidak berani hendak lalu di depan rumah jiran untuk menaiki lift. Kami pun turun tangga sebelah pintu rumah saya. Ada satu lagi kisah ceritakan pada KC pendengar. Mungkin KC akan tersenyum mendengarnya. Yang ini, satu hari kami duduk di perhentian bas di Commonwealth Avenue. Sedang menunggu bas, kami baru pulang dari rumah tu angkat lelaki saya. Kebetulan tempat kami duduk di perhentian bas di hadapan seberang jalan ada banyak pokok-pokok besar. Boleh dikatakan hutan kecil. Semasa kami sedang menunggu bas, saya terlihat anak lelaki saya tersenyum seorang diri. Saya pun bertanya, kenapa adik tersenyum? Dia menjawab, katanya mungkin bergaduh tempat agaknya. Ada sesuatu makhluk yang menendang satu lagi makhluk di atas pokok. Begitulah kisahnya dari Ahmad, nama samaran, yang tinggal di Teck Whye. Terima kasih, Casey.
Kita teruskan dengan pendengar berikut ini. Datangnya daripada Encik Rahman Rani. Saya gunakan nama Rani. Apa khabar KC pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Encik Rani. Saya ada kisah pengalaman yang menakutkan ingin saya ketengahkan. KC, beberapa kali bila jiran saya balik dari tempat tugas, saya akan perasan bila dia balik, di belakangnya akan ada sesuatu ikut dia. Kisi dan pendengar Misteri Jam 12, mungkin susah nak percaya pengalaman saya, mungkin susah, tak masuk akal. Tapi orang-orang yang telah pun dikurniakan pemberian ini akan faham perasaan saya. Encik Rani mengatakan, saya mempunyai kelebihan boleh melihat makhluk halus. Tapi bukan selalu, Kisi, tidak selalu. Kadang-kadang boleh nampak. Kalau diizinkan, kadang-kadang tidak boleh melihat. Walaupun meremang, tapi tak nampak. Entahlah apakah trigger yang telah pun boleh membuat saya melihat. Beberapa kali katanya, Encik Rani, saya ni seorang pekerja pencin dan saya berusia 59 tahun. Tidak lagi bertugas. Seringkali duduk di rumah. Waktu itu malam-malam hari, kalau saya duduk di ruang tamu, kadang-kala mendengar rancangan kisi ataupun menonton TV, jiran saya sebelah, anaknya yang balik dari tempat tugas, beberapa kali saya pernah nampak. Bukan selalu, kata Encik Rani, tapi beberapa kali pendengar Ria 897. Cik Rani mengatakan, di belakang ada perempuan ikut jalan. Setiap kali saya nampak, kalau isteri saya di sebelah, dia akan tahu. Sebab setiap kali saya nampak, saya akan cakap, Astaghfirullahalazim. Isteri tengok saya, abang nampak lagi Saya diam. Isteri tahu saya nampak. Tapi isteri kata, udah abang jangan tengok, tutup pintu. Pernah sekali bila saya bangun, bila isteri suruh tutup pintu, saya nak tutup pintu, benda tu Kisi, jiran sebelah dah masuk dalam rumah. Kisi, bukan satu Kisi berdiri depan pintu. Banyak, saya tak kira. Tapi saya rasa lebih dari 2 berdiri depan pintu rumah jiran sebelah saya. Untuk pengetahuan Kisi, jiran sebelah saya, anaknya bekerja sebagai penyanyi di salah sebuah kelab malam. Itulah yang boleh saya ceritakan. Saya takut, Kisi. Kadangkala saya takut. Saya mendapatkan bantuan dari beberapa pakar untuk pagar rumah saya. Sebab saya ada seorang cucu yang baru dilahirkan. Kadang-kadang bila anak saya datang bawa cucu, saya rasa takut. Takut benda tu akan beralih arah. Daripada nak mengganggu jiran sebelah, mungkin ternampak anak dengan cucu yang baru dilahirkan, darah manis datang, dia akan mungkin beralih arah mengganggu cucu saya. Itulah yang saya takut. Dia nak ikut jiran sebelah, diri luar rumah, masuk dalam, saya tak ambil kisah. Jangan sampai menyusahkan keluarga saya. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Rakan MJ12, kita akan teruskan dengan kisah pengalaman misteri anda. Berikut ini sebuah kisah dari seberang tambak yang saya terima. Dan ini berkaitan dengan sebuah rumah flat di seberang tambak, tapi berlaku saya rasa mungkin 20 tahun yang lalu. 1990-an katanya pengalaman yang menyeramkan ini berlaku. Ini berlaku di sebuah estate perumahan di taman, tak nak sebut lah sebuah nama kawasan di Johor Bahru. Dan pengalaman ini amat menakutkan. Dalam rumah flat tersebutlah di Johor ni, di Johor, yang dikirimkan seorang pendengar yang bernama Azah, E-Z-Z-E, Azah berkongsi pengalaman. Dan Azah ini adalah seorang gadis. Azah seorang gadis, bukan Azhar tapi Azah. Azah kata pengalaman tahun 1990-an memang tak dapat saya lupakan. Kalau Kisi tanya tentang rumah ini, mungkin ada yang kenal sebab mungkin ada yang pernah tinggal dekat dengan kawasan rumah flat ini, ataupun ada yang pernah menjadi penduduk sekumpulan rumah flat ini. Ada satu blok, Kisi. Bloknya saya tak nak juga sebutkan nombor, dan kisahnya begini. Blok ini ada seorang dukun tinggal.
Tingkat berapa, saya tak nak beritahu. Tapi anda bayangkan situasi rumah flat di salah sebuah kawasan di Johor. Setiap hari 10 malam, kalau anda keluar, dinasihatkan jangan balik. Kalau anda dalam rumah, dinasihatkan tutup tingkap, tutup pintu. Kenapa agaknya? Kenapa sampai begitu sekali keadaan rumah flat tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Kata Azza, setiap kali, kalau dah 10 malam, kalau anda masih di luar belum balik rumah, jangan balik. Kalau anda dalam rumah, dah 10 malam, tutup tingkap, tutup pintu. Siapa ketuk, jangan buka. Ini kerana difahamkan, ramai penduduk dah terkena gangguan. Seorang dukun yang tinggal di flat yang sama, salah satu tingkat, 10 malam, dia akan bebaskan makhluk yang dia pelihara, mencari mangsa. Dan lazimnya mangsanya adalah anak-anak gadis. Jadi kenapa agaknya yang lelaki tak dibenarkan balik? Sebab makhluk ni memang menyeramkan, Kisi. Bila 10 malam, Kisi, kalau Kisi berdiri di bawah blok, tengok dari tingkat 1 sampai tingkat atas, 10, 9:45 semua dah tutup. Pintu tutup, tingkap semua tutup. Tak ada orang pun berani, Kisi, berdiri berdekatan dengan blok yang saya tinggal dulu. Saya tinggal di lantai 7, kata beliau. Katanya Azza. Saya dengan suami saya, Kisi, waktu itu tinggal di lantai 10. Masih belum ada anak. Pengantin baru. Dan kami sebenarnya masih menantikan rumah yang kami dah pun beli tetapi masih belum siap. Terpaksa, Kisi, duduk dalam rumah tu. Kami didatangi oleh seorang jiran yang mengatakan, bila ternampak kami balik dari pasar, makcik ni cerita, anak ni orang baru ke dekat flat ni? Ya, cik. Saya dengan suami saya baru kahwin, tengah tunggu rumah. Sini pun sementara. Oh, ya ke? Tingkat berapa? Tingkat 7. Ini sekarang dah pukul 1 tengah hari. Makcik duduk sini dah lama. Makcik nak beritahu anak-anak ni, bukan nak menakutkan. Tapi dengarlah cakap makcik, percayalah. Kalau boleh, kalau pukul 10, anak masih dekat luar 10 malam, jangan balik. Kalau pukul 10 anak masih dalam rumah, tutup tingkap, tutup pintu. Ingat, ada orang akan ketuk pintu, jangan buka. Faham tak, Saya tengok suami tengok saya, Kisi. Kami berdua hanya mengangguk sebab penduduk baru dan tak tahu, tak kenal. Pertama kali berbual dengan jiran cakap macam ni. Ya, cik, terima kasih, cik. Makcik bukan main-main, nak. Kalau kau nak selamat, kau dengarlah cakap makcik. Lebih baik cepat-cepatlah kau pindah. Sini bukan tempatnya untuk membesarkan anak. Makcik pun tak ada pilihan. Makcik orang susah, sebab tu kena tinggal sini. Terima kasih, cik. Masuk lift dengan suami, picit tingkat 7, saya tengok suami tengok saya. 1:00 tengah hari. Casey, 1 hari duduk rumah dengan suami, tanya suami, tak tahu kenapa, Casey. Pukul 4 petang, pintu rumah saya, Casey. Pukul 4 lebih petang, seorang lagi jiran saya datang ketuk pintu rumah saya, Casey. Rakan MJ12, dia beri salam. Assalamualaikum. Salam. Dia senyum. Saya pun datanglah. Katanya Azza. Saya buka pintu. Suami saya berada di dalam bilik. Ya? Oh, awak jiran baru sini ke? Baru tinggal? Ya kak. Ni ada kuih sikit. Ambillah. Jadi saya buka pintu, saya ambil kuih. Kemudian saya kata, kak tunggu sekejap saya tukarkan bekas ni. Yalah. Saya pergi dapur, saya salinlah kuih itu ke tempat bekas yang baru. Saya bilas sedikit, kemudian bawa bekas tu keluar. Terima kasih kak. Sementara kakak dekat sini, kakak nak beritahu nasihat sesuatu. Nanti pukul 10 ada rumah tak? Tak keluar pergi mana-mana kan? Tak kak, kenapa kak? Setiap dalam blok ni, pukul 10 malam tutup tingkap, tutup pintu. Jangan keluar, orang ketuk jangan buka. Yalah kak, terima kasih. Bang, abang dengar tak bang?
Dah 2 orang bang cakap bang pukul 10 jangan buka tingkap, jangan buka pintu bang. Kenapa ni bang? Abang tak tahulah yang. Tak apalah yang. Abang pun rasa tak sedap hati. Pukul 10 malam. Sebelum 10 malam, kita tutup tingkap, kita tutup pintu, kita dengar cakap mereka. Kalau apa-apa berlaku susah yang. Ya bang. Rakan MJ12. 10 malam tiba. Saya dengan suami jam 9 dah mula tutup tingkap, dah mula tutup pintu. Tidak duduk di ruang tamu, malah kami masuk dalam bilik dan duduk ketakutan. Tunggu apa yang akan berlaku. Assalamualaikum. 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 Abang. Bang. Ada orang ketuk pintu bang. Awak jangan menyaut. Diam. Ya bang, ya bang. Abang nak buat apa bang Tak apa. Pejam mata. Kita baca ayat kursi. Saya dengan suami saya pejam mata kisi. Kedengaran suara seperti orang beri salam ketuk pintu rumah beberapa kali. Tepat pukul 10 malam. Kami teruskan. Hidup kami di flat berhantu dekat salah sebuah kawasan di Johor. Kami duduk di sana 5 bulan. 5 bulan hidup dalam ketakutan. Setelah kami dapat berita kunci rumah dah dapat, rumah dah disiap renovasi, secepat mungkin kami pindah. Kisi kalau tak percaya, Kisi sebut taman ... blok nombor ... Ada seorang bomo yang handal. Dengar-dengar khabar, waktu tu usia bomo tu mungkin 70 tahun. Ada yang kata sampai ke saat ini bomo tu masih lagi hidup dan aktif. Terima kasih dari Azza, Johor Bahru. Pendengar Ria 897, kisah yang menyeramkan. Mungkin kalau kita dengar tak berapa seram. Tapi cuba anda bayangkan kalau anda dalam situasi Azza dan suami, penduduk-penduduk dalam flat tersebut. Ada curfew. Pukul 10 mesti balik rumah. Sebelum jam 10 lah. Mesti balik rumah. Kalau anda lambat balik rumah, akan ternampak benda tu, anda akan takut. Sebab katanya memang menyeramkan keadaan makhluk itu. Tapi dia cuma akan mengganggu. Mengganggu adalah anak-anak dara, anak-anak gadis. Tapi yang lain akan diganggu, menakut-nakutkan. Bagaimana agaknya rakan-rakan MJ12? Kisah yang memang menyeramkan. Kalau anda yang tinggal flat yang macam tu, pukul 10, setiap 10 malam mesti. Mungkin anda balik tengok jam adik awak ke tipulah dia kunci jam dia kasih jam awak ni cepat setengah jam. Wah, tengok alah baru 9.30 padahal 10 malam naik lift sampai lift rumah tingkat 8 mungkin lah, tingkat 4 pintu terbuka. Tiba-tiba berdiri. Assalamualaikum, balik lambat ke? Saya habis lah. Saya rasa saya pingsan kat situ. Roh saya terkeluar, babe. Terima kasih Azza. Terima kasih orang Johor kerana kisah yang cukup menarik. Dan saya suka dengan kisah ini. Kita teruskan dengan pendengar kita di ujung talian 669-11897. Kalau anda ada kisah misteri, saya ingin mendengarnya. Terima kasih. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello, Ria. Hello. Hai, siapa tu?
Mungkin ada yang nak main-main telefon saya sekarang. Ingatlah, Misteri Jam 12 akan berjaya, ya, akan menjadi menarik sekiranya anda yang ingin bercerita ni yang serius lah. Sebab apa? Antara sebab kenapa anda setiap malam akan dengar rancangan Misteri Jam 12 kerana cerita-ceritanya menarik. Yang email, yang SMS, yang telefon. Jadi kalau anda main-main, ramai akan rasa kecewa sebab ada bersengkang mata untuk mendengar dan anda adalah harus menjadi seorang pendengar yang bertanggungjawab lah. Jadi sama-sama menghasilkan ataupun bercerita pengalaman. Benar atau tidak, kita jangan mudah percaya. Ingat, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Jadi saya haraplah yang nak telefon tu yang bertanggungjawab, yang ingin menghiburkan juga yang lain. Okey. Hello, selamat tengah malam. Halo, selamat malam. Ya, siapa bercakap tu? Dina. Dina buat panggilan dari mana, Dina? Dari Jurong. Okey, Dina, pengalaman Dina tentang apa? Silakan. Dina dari Indonesia. Ya, apanya pengalamannya? Pengalamannya waktu itu kan Dina masih muda lah, masih umur 15-an, masih degil. Nah, ceritanya gini sih. Kan pada malam itu Dina sama sepupu Dina kan sering nakal ya, sering ngerjain anak-anak gitu. Malam itu Dina sama sepupu ngerjain anak-anak ngaji, anak pulang ngaji, ditakut-takutin. Dan tuh udah anak-anak sudah pada balik, kita tuh kasih kaget, tak tahu ada ustadz kat belakang. Ada ustadz kat belakang, langsung lari kita berdua sama sepupu. Tak tahu lari nak kemana, langsung lari aja ke mana, dah sadar-sadar dah dalam kuburan kayak gini. Udah tuh, Dina sadar, Dina kat mana ya? Dina kat mana? Dina lihat, ternampak perempuan kayak sih. Dina ternampak perempuan. Dina pikir itu sepupu Dina kan. Di situ Dina terbau harum sangat. Dina tegur, bau apa nih harum sangat? Langsung merinding bulu roma sih. Dina lihat itu perempuan. Siapa itu? Kak, Dina panggilkan. Dia tak nyaut. Dina lihat betul-betul sih. Rambut panjang, baju putih, langsung lari sih. Satu untuk itu aja pengalaman Dina sih. Ya, terima kasih ya. Okey, pendengar Ria 897. Saya ingin beritahu anda bahawasanya rancangan Misteri Jam 12 memangnya hanya satu hiburan. Jadi jangan mudah kita percaya dengan apa jua kisah pengalaman misteri yang diketengahkan. Yang lain boleh cuba hubungi saya sekarang 669-11897. Dan ada juga yang kata kiriman-kiriman yang ini daripada Lutfi kata, Kisi, saya rasa pernah dengar cerita tentang flat berhantu daripada seberang tambak. Mengikut bapa saya yang ada di sebelah saya sekarang ini, Lutfi kata, sebab itulah ada seorang penerbit mendapat ilham membuat cerita flat 3A daripada kisah yang sama. Memang seram Kisi. 10 malam memang tidak dibenarkan sebab bomo itu akan melepaskan makhluk yang dia pelihara. Dahulunya dia akan memberi makan secara senyap. Oleh kerana ramai penduduk yang dah tahu tentang kehadiran beliau di blok yang dimaksudkan, jadi ramai dah tahu, tak perlu lagi dia berselindung, dia hanya lepaskan begitu saja dan mengganggu penduduk di sana. Sekarang saya rasa flat yang dimaksudkan tidak lagi wujud, kalau tak silap saya mengikut kata bapa saya. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Sejauh mana kebenaran, saya pun tak pasti. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan sahaja. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Saya Casey bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Ya, kerana anda setia dengan saya juga terasa semangat sedikit nak bertugas malam-malam macam ni ya. Kalau tidak terasa macam berbual seorang. Kalau tak ada Facebook, tak ada SMS, saya pun tak tahu siapa yang sedang mendengar. Dengan adanya Facebook, dengan adanya hikmat SMS ini, saya tahulah dengan maklum balas yang diberikan ramai sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12, pastinya di stesen radio Ria 897 FM, salah satu stesen radio Media Corp
Private Limited. Baik, terima kasih. Macam-macam kisah dan juga pendengar yang sedang mendengar. Antaranya di Facebook DJKC kita ada Nur Mawar Ali, Cannabis Black, Raiden Didi Izhar, Mai Mayang, siapa lagi yang sedang mendengar? Hasna Hassan, Es Krim 20 sen, biasa Mr. VJ yang akan sentiasa beritahu anda judul lagu diputarkan. Abby Sausau, Frederick Sexobeat, siapa lagi ni? Muhammad Arif Jalil Arif, yang lain-lain lagi sedang mendengar. Rizal, Mizi Sahaja, Fiona W. Fiona W ni kira dia antara pendengar yang macam incredible hak lah. Dia cepat hot temper. Setiap kali kalau orang yang telefon main-main dia punya marah tu, saya pun takut babe. Dia kira kelab kelakar seram yang bouncer lah. Fiona W. Baik, di Facebook Ria 897, antaranya kita ada Azrul Shah, Crow Zero, okey, Fas, Boy Anaki, Ian Cullen, Nikita Kin, Azlinda Haji Suari, Yati Lara, Mariam Yusof, Muhammad Hafiz. Dan siapa lagi sedang memantau ni? Okey, yang lain-lain terima kasih. Rosie Lin, Epi Hanafi, Miss Purple, Nur Jasmine Malik, Azhar Rose, Muhammad Arif dan sebagainya lah. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan ramai lagi yang lain yang telah pun saya kalau off air saya cari cerita dan saya baca komen-komen anda di Facebook. Jangan kuati. Rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12, kalau sudah bersedia boleh hubungi saya di 669-11897. Ada juga kiriman SMS yang saya terima daripada KN. Salam KC, sungguh menarik cerita-cerita malam ini. Terutama dari JB itu memang seronok dan tak rugilah akak berjaga setiap malam dengan MJ12. Dengan cara KC bercerita sungguh menarik. All the best KC, terima kasih. Yang ini daripada Kak Yatimah, kata apa khabar KC? Khabar baik. Kakak suka sangatlah kisah-kisah Misteri Jam 12. Setiap malam tak pernah kakak lepas peluang. Kakak harap-haraplah KC yang telefon tu biarlah yang cerita macam KC sampaikan, yang menarik dan yang serius. Kalau nak main-main tak payahlah membuang masa kami pendengar. Sebab KC, kakak ni walaupun kena bangun pukul 6 pagi siapkan sekolah anak-anak, tetap dengar rancangan KC. Terima kasih. Tu dengar tu Jadi kalau yang nak telefon, tolonglah yang ingin benar-benar yang nak bercerita. Yang ini datangnya daripada pendengar kita yang bernama Normania. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Normania. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Perkara ini berlaku apabila saya dalam perjalanan dengan suami nak ke Pulau Ubin. Waktu tu sekitar pukul 4 petang kami menaiki bambut. Dalam menaiki bambut petang-petang hari tu, saya duduk di bahagian luar lah, iaitu betul-betul dekat belakang bot. Suami saya waktu itu pula sedang berdiri sambil melihat kecantikan. Suami saya sedang tengok sebelah kanan, saya pula, katanya Normania, sedang tengok bambut sebelah kiri, iaitu atas permukaan air. KC, saya rasa saya pernah sekali saja ternampak KC seperti manusia, tapi bukan mati. Saya rasa dia masih hidup. Sedang terapung atas permukaan air, nampak wajahnya KC betul-betul nak dekat atas permukaan air. Sedang terbaring tu, tengok saya dan senyum pada petang 4 lebih petang. Saya nampak saya seolah-olah seperti terkunci, tidak boleh bergerak. Sampaikan suami saya memegang bahu saya, barulah saya boleh bergerak. Kalau tidak, saya terpaku dan saya dah tak boleh bernafas. Cuba kasi bayangkan, katanya Normania, waktu suami pegang bahu, saya tercungap-cungap kerana seolah-olah pernafasan saya juga ditahan oleh sesuatu yang saya terlihat. Suami tanya, kenapa dengan awak ni, semput ke? Saya cuma katakan pada suami yang bau asap diesel bambut tersebut membuat saya tak boleh bernafas. Kami pun masuk dalam dan sampai destinasi Pulau Ubin. Saya masih tak dapat lupakan kejadian tetapi tidak beritahu suami sebab nanti panjang cerita. Terima kasih dan selamat tengah malam KC. Rakan pendengar Ria 897, kalau sudah anda bersedia, kita akan teruskan kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Selamat pagi, siapa bercakap? Selamat pagi KC, Cupin kat sini. Dan apa khabar anda? Baik KC. Ni buat panggilan dari mana anda ni? Daripada Bedok KC. Dan pengalaman anda tentang apa? Silakan. Pengalaman ni berlaku 2002 KC. Saya masih NS.
Actually saya dengan rakan-rakan saya nak pergi pancing. Jadi sebelum pergi pancing tu kita meet up dekat rumah dia lah, yang dekat Pasir Ris ni. So masa saya dah dekat dalam rumah dia ni dalam pukul 11 malam, yang lain kata diorang nak turun bawah lah, pergi beli barang, siap-siapkan barang lah. Mungkin dah pukul 1 lebih baru kita gerak pergi pancing. Jadi sementara tengah tunggu diorang ni dekat hall dia ni, saya tengah baring dengan kawan saya. Kita baring pula bukan sebelah-sebelah lagi sih, kira kepala dengan kepala lagi sih. Jadi kawan saya ni menghadap tingkap hall dia. Saya ni pula kira menghadap tingkap dapur dia. Jadi sementara dia taruhkan earpiece kat telinga dia dengar lagu tu, saya pula kat tangan ada satu gitar. Saya dah tak main gitar, main sembarang petik aja. Jadi dalam masa 3-4 minit tu, sekali saya tengok kat dia punya dapur tu, tempat dia gantung galah kat sebelah luar tu, dah macam ada benda macam dah berjalan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang lagi sih. Jadi apa benda ni? Saya try naikkan kepala sikit, saya tengok sekali dia rangkung je sih. Jadi saya dah nampak tu, dah macam ni betul tak betul ni. Jadi saya tak berani bangun. Saya baring balik, saya ambil tangan saya ni ke belakang, saya tepuk kawan saya. Jadi dia buka earpiece tu sambil dia cakap lah, apa benda? Kita duduk sekejap boleh tak? Jadi dia duduk ni, dia menghadap muka saya yang kat bawah ni. Dia cakap, kau Abisal, dia kau cuba tengok dapur kau sekejap. Kau tengok, kali dia tengok ke sih, dia terus bangun, dia lari masuk bilik, dia tutup pintu, tinggalkan saya ke sih. Saya apa lagi, badan dah memang besar lah. Habis pintu tu roboh ke sih. Roboh, dah roboh tak apa. Dah dua lelaki kira dah kat atas katil, dah berpeluk dah macam perempuan. Dah terperanjat. Jadi yang lain pun kira sampai pula genap-genap mangsa koinsiden lah. Dah bel dah ketuk. Yang dua lelaki ni kat dalam bilik tak berani keluar ke sih, buka pintu ke sih. Dah sampai dia telefon handphone tu lah. Kita dah kat luar, korang tak nak buka pintu. Nak buka macam mana tu benda kat dapur. Jadi sementara tu kan dah sambil tunggu tu dalam lagi 15 minit, beranikan diri jugalah. Dah beranikan diri, dapat buka pintu tu, kira dah tak tengok kawan lah. Dah lari turun dulu lah 2 orang, tinggalkan yang kawan yang kat depan pintu. Jadi itu je lagi sih. Terima kasih Ya, sama-sama. Kembali. Baik, kita akan teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya, 669-11897. Rakan-rakan MJ12, sebentar nanti akan saya baca kiriman email yang saya terima dari seorang pendengar. Dan ini berlaku ketika beliau dicabar. Ini cabar untuk buat apa? Cabar untuk buat sesuatu yang baik lah. Tetapi cabarannya memang cukup menyeramkan. Jadi akan saya ketengahkan kisah cabaran. Selalunya kalau dicabar ni buat benda-benda yang tak baik. Yang ini buat sesuatu yang baik dan menguji apa akan saya sentuh sebentar nanti. Tapi sekarang bersama dengan pendengar kita. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, KC. Ya, siapa bercakap ni? Wan sini. Buat panggilan dari mana, Wan? Dari Sengkang. Ada pengalaman Wan tentang apa, Wan? Pengalaman saya waktu saya sedang menjalani perkhidmatan negara pada tahun 2006. Silakan. Okey, waktu tu setengah buat duty. So saya dan rakan-rakan saya, masa selepas officer semua dah keluar, dah balik, after office hour, kita pun ajak kawan-kawan lipat ke dalam office lah. Dalam office tu ada tilam. So tahun tu tak silap saya hari Jumaat malam, semua dah buka lah. Saya tengah menjalani duty. So dalam office tu ada dalam 5-6 orang lah. Cuma satu je budak Cina, dia tinggal kat bang kat atas. Cuma bang tu agak keras lah. Cuma Cina ni dia tak berapa takut lah. So kita pun cakap, Teng, you don't want to come sleep with us? Saya cakap, tak apalah, aku dah biasa. Terus dalam jam 2-3 pagi, silam cuma saya tidur kat atas kerusi. Saya ambil 2 kerusi, saya cantumkan, saya baring melintang ke atas lah. So posisi saya macam gitu. Cuma saya perasan, saya tersadar dalam pukul 2 pagi lebih, saya perasan macam Teng ni, yang kawan sahabat saya Cina ni, yang bangsa Cina, yang tadi bang, seolah-olah macam dia kat kiri sebelah saya, dia perhatikan saya lah. Tapi tak ada muka. So
saya macam siapa sih ini? So saya terus toleh ke arah yang lain lah. So sejurus kemudian Teng pun datang sambil ketuk-ketuk pintu office. Saya kelang kabut, dia kata kat atas Teng dia takut. Terus saya cakap, Teng, saya pun cakap dengan dia, kau baru masuk, you just come in. Dia cakap, ya. Habis saya tanya kawan-kawan saya yang tengah nak tanya, tapi orang semua tengah nyenyak tidur. Saya bila tanya pada sana ada satu pakcik lah. Memang keras adalah tempat di campnya. Cuma kalau tidur tu jangan tidur melintang lah, dia cakap. Tak elok lah. Sama tu. Itu pengalaman anda. Ini kata anda Perkhidmatan Negara ni AMI ke, CD ke, polis ke, macam mana? AMI. Jadi seletar camp lah. jadi akhirnya bagaimana gangguan itu setakat di situ sajalah, tidak ada gangguan menyusuli malam-malam berikutnya, tidak adalah. Ada. Pasal itu bang asalnya digunakan waktu tentera Jepun lah. Itu dia. Terima kasih Okey, terima kasih. Baik, rakan MG12, apakah cabaran yang disuruh dilakukan? Bayangkan pendengar Ria 897. Dan kisah yang ingin saya ceritakan ini berlaku di salah sebuah rumah flat di Singapura. Saya tadi dah menderas ketika saya putarkan lagu, saya dah membaca kiriman ini dan saya dah faham kisahnya. Belum cerita dah teringat balik, meremang mulu rumah saya. Akan saya beritahu anda dan akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Terima kasih. Baik, saya ingin sentuh sebuah kisah ini. Kisah ini berlaku di salah sebuah rumah di Singapura. Kenapa? Cabaran apa yang disuruh lakukan? Sebenarnya kisahnya tak pun dikatakan tentang cabaran, tetapi disuruh barang sesiapa yang boleh melakukannya. Memang seram. Mengikut pengirim yang tidak ingin namanya disebutkan dalam kiriman email, katanya pengalaman ini memang cukup menakutkan. Tidak ramai dan tak semua yang berani. Ada seorang makcik yang dikatakan dalam keadaan sakit, dalam keadaan nazak, terbaring di atas katil. Kejadian ini dah berlaku beberapa hari. Waktu itulah, beberapa hari makcik ini dah jatuh sakit. Makcik ini tidak mempunyai anak-anak, makcik ini tidak mempunyai suami, dan makcik ini hidup sebatang kara. Dia tinggal di salah sebuah rumah sewa. Di kawasan mana? Di kawasan Tua Payoh. Katanya sini ada beberapa jiran yang ambil berat. Waktu-waktu tertentu mungkin ada yang kelebihan akan hantar makanan. Sebab makcik ini tidak bekerja. Tak tahulah apa yang dilakukan untuk menyara hidup seharian. Rakan MG12, pendengar Ria 897 FM. Saat makcik ini naik nazak, tidak seorang pun yang tahu bila datang seorang jiran. Nak masuk dalam rumah nak beri makan. Ketuk pintu beberapa kali, tuan rumah tidak buka pintu. Mungkin pendengar-pendengar dari seberang tidak tahu, rumah-rumah flat di Singapura, pintu rumah boleh dibuka dari luar. Kalau kunci tertinggal, kalau dari dalam tidak dikunci, dari luar boleh dibuka. Jadi kata pendengar ini, bila dia perasan pintu besi tidak dimangga, diketap, maksudnya makcik ada dalam rumah. Jadi dia khawatir sesuatu berlaku pada makcik ini. Katanya saya pun buka mangga yang tidak diketap. Saya buka pintu besi, cuba buka pintu rumah. Memang boleh buka dan saya masuk. Bila masuk KC, rumah ini sejenis rumah L, rumah sewa. Jadi saya nampak pusing kiri makcik itu sedang baring di atas katilnya. Begitulah nafas makcik itu, tercungap-cungap. Dalam keadaan nazak, mulutnya berbuih. Saya letak pinggan atas meja, saya menghampiri makcik tersebut. Astaghfirullahalazim, makcik. Akhirnya saya tarik makcik itu sebab dia hampir-hampir nak terjatuh katil. Saya letakkan 2 bantal supaya badannya terangkat sedikit. Mungkin dia boleh bernafas dengan lebih baik.
Saya cari tuala, saya lap mulutnya sampai kering. Tuala itu saya letakkan di bawah leher supaya air liur yang meleleh tidaklah terkena baju dan membasahi bajunya. Waktu yang sama, saya telefon suami. Suami pun ambil cuti Casey, urgent leave, sebab kami hidup berjiran. Dan Casey tak ramai yang datang sebab makcik ni hidup sebatang kara. Saya, suami, jiran-jiran ada 1-2 yang tinggal blok yang sama, serta mungkin rakan-rakan yang tahu, yang kenal dengan saya jemput datang. Pendengar Ria 897, apa yang berlaku? Makcik ni rumahnya tidak berbilik macam rumah kami lah, rumah yang sewa. Jadi di tepi katil di mana kami duduk membaca surah-surah, kami bergila-gila. Sebab apa? Ada yang ada urusan keluarga. Jadi dalam sesuatu masa yang sama, kami memanggil seorang ustaz datang untuk tengokkan. Ustaz tu kata dia boleh datang pada keesokan harinya. Jadi sementara itu kami bergila-gila duduk. Casey, apa yang membuat ramai takut dan ramai tak nak duduk dalam rumah itu? Ketika seseorang sedang baca mungkin surah-surah dari Al-Quran ataupun sedang membaca Yasin depan makcik yang sedang baring. Kadang-kadang kalau orang tu seorang, makcik yang sedang terbaring tak boleh bergerak, mulut berbuih nazak, matanya akan terbeliak. Bila dengar orang tu baca seorang diri, dia akan panggil, "Hai, hai, hai." Yang pembaca itu akan melihat makcik dengan perasaan takut. Tangan tak bergerak, badannya kaku. Kemudian dia akan seolah-olah matanya bergerak kiri dan kanan. Bila orang tu datang, "Hai, hai, kau jangan baca boleh tak? Kau jangan baca boleh tak? Aku tak suka kau datang rumah aku." "Hah? Kau jangan baca. Kalau kau degil kau baca juga, aku ikut kau balik. Aku kacau anak bini kau." Kemudian dia terus nazak lagi Casey. Yang dengar takutlah Casey. Siapa yang nak anak dengan bini diganggu? Ada terus keluar. Rumah saya 2 pintu jauh. Datang, "Kak, saya balik dulu kak, ada urusan lah kak." Yalah. Ingatkan dalam rumah tu ada orang. Saya datang tengok tak ada orang Casey. Tak ada orang, kesian. Nak tunggu ustaz datang. Ustaz kata kalau boleh, panggillah sesiapa datang baca, jangan putus. Baca Yasin, baca surah Al-Quran. Saya kalau tahu baca, saya duduk Casey, padanlah saya ni buta huruf. Jadi tak boleh lah. Saya mengharapkan jiran-jiran yang tahu baca. Tapi setiap kali yang datang, yang tahu baca datang, balik takut. Akhirnya seorang makcik, saya tanya, "Kak Salma, boleh tak Kak Salma terus terang dengan saya? Kenapa Kak Salma nak balik?" Dia diam. "Kak Salma, tolong Kak Salma, saya nak tahu, saya boleh cakap dengan ustaz." Tadi bila kakak baca, dia ni tengah nazak. Dia boleh berhenti. Dia panggil, "Hoi, hoi, hoi, hoi." Suara seram. "Kau jangan baca boleh tak? Kau jangan baca boleh tak? Kalau kau baca lagi, aku ikut kau balik ganggu anak bini kau." Siapa yang nak kena ganggu anak isteri? Kakak tak nak lah. Tak nak. Terima kasih ya. Tak apalah kak, terima kasih. Saya pergi rumah makcik tu. Saya tengok dia tengah nazak Casey. Tak henti-henti. Rakan pendengar Ria 897, sampai keesokan harinya, bila ustaz datang, kakak nampak depan mata Casey. Dia panggil, "Hoi, hoi." Benda yang sama diulang, kata dengan ustaz, "Kau jangan nak ganggu aku boleh tak?" Pendengar Ria 897, setelah ustaz bantu, dalam masa lebih kurang 6 jam Casey, makcik tu mengembuskan nafas yang terakhir. Kakak tidak tahu sebenarnya apa yang disimpan dia pelihara. Tapi itulah saat yang paling dahsyat dalam hidup dia. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Itu dia pendengar Ria 897. Dari kisah pengalaman-pengalaman yang dikongsi sama awal tadi, yang baca tu depan makcik tu, mungkin
Yalah, kadang-kala bila digertak sedikit kita dah berganjak. Jadi apa gunanya kalau kita baca dan kita takut? Maksudnya kita kurang percaya. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, itu maknanya tak kuat lah. Cik, saya berbual pun macam pakar kecantikan. Jadi kita renungkanlah. Ada yang kita memang bila suruh baca, dia buka tu kitab-kitab apalah dia baca, macam air lah. Tapi tetap mungkin bila berdepan dengan situasi macam tu takut. Jadi kalau setakat baca tanpa memahami, tanpa mendalami itu, sebab itulah jadi macam tu. Datang lari. Tapi kalau saya jadi dalam situasi mereka pun seram. Tengah baca tiba-tiba dia hoi. Orang yang dalam keadaan nazak terbaring, mulut berbuih ni tiba-tiba berhenti daripada nazak, matanya terbeliak. Dia buka mata terbeliak kiri kanan dia bagi hoi. Siapa tak takut? Dan itulah kalau hidup sebatang kara tu memang susah. Sebab itulah kita ni kalau dah cukup seruan insya-Allah saya pun satu hari akanlah harus berumah tangga, harus ada zuriat. Jadi bila masa-masa tua macam tu kita ada anak, ada isteri untuk tengok dan yang anak-anak ni pun janganlah lupa jasa ibu dan ayah. Kalau mungkin dah lama tak jumpa, tak tegur, jenguk-jenguklah. Sebab anda diperlukan oleh ibu-ibu anda dan ayah-ayah anda. Terima kasih. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Dr. Fadilah Kamsah. Baik, kita teruskan kisah. Ingat MG12 hanya satu hiburan saja. Bagaimana dengan kisah malam ini? Semua suka, terima kasih. Kita akan ke hujung talian sekarang. Hello, selamat tengah malam. Halo, ke siapa kemarin? Apa khabar? Wah, dah lama tak dengar cerita ni. Ya, Pak Raden. Silakan. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ya, ini Pak Raden katanya ada satu kronik kisah. Silakan. Ini dalam pengalaman Pak Raden. Ini dipanggil apa tak kisah, meneguk di air yang keruh. Ini sebelum Pak Raden teruskan. Tadi Pak Raden ada dengar kisah daripada seorang kakak ni tak, yang tentang seorang jiran naik nazak tu. Oh ya, jiran naik nazak itu mungkin apa agaknya gangguannya tu? Itu sebenarnya dia ada dua ini maaf cakap ya. Kadang-kadang manusia tu dalam dia sakratul maut, dia ada juga ujian-ujian saka dia yang susah nak keluar. Jadi kalau saka susah nak keluar kadang-kadang kalau tidak dibaca dengan Yasin atau tidak dibaca dengan orang pakar mengenal kalam Allah, susah nak keluar. Itu seperti nyawanya itu apa tu yang dipanggil kronik sleep jam. Tak pergi tingkat 10, tak pergi tingkat 1, tak pergi bumi, tak pergi langit, tak bumi. Tapi cuma Pak Raden nak kasih tahu satu, kalau sebenarnya, tapi kita tak boleh salahkan sebab orang tua ni ajal maut ni kadang-kadang lain orang lain pertemuan mautnya. Jadi kita tak boleh mengkritik dan tak boleh menghina sebab setiap orang tu bertemu ajal lain caranya. Mungkin itu ujian dia sebelum kembali, sebab kadang-kadang ada waktu manusia ini apabila dia kembali kadang-kadang berlain cara, lain orang lain ajalnya dan lain perbuatannya cara nazaknya. Jadi kita fikir yang baiklah untuk sebelum orang yang pergi Tapi ini Pak Raden nanti kita satu kronik kes, boleh Silakan. Ini satu kronik kes yang dipanggil meneguk air yang keruh, yang dipanggil apa tentang seorang yang dipanggil hati-hati kalau kita di dalam lift untuk anak-anak dara. Ini sebenarnya seorang laki-laki yang memuja seorang perempuan dia tak dapat, tapi dia menggunakan ilmu sihir tiup pengasih di dalam lift Bila dalam orang ramai berkumpul dekat lift, dia akan masuk dalam lift itu sebab orang ni satu pejabat. Jadi apabila dia masuk dalam lift ni, dia akan berdiri di belakang perempuan ini, dan dalam perempuan itu dia diri, dia akan tiup di belakang rambut perempuan tu seperti dalam tiupan itu dia menggunakan satu napas mantra yang akan meniupkan semangat perempuan itu supaya rindu-rinduan dengan dia. Apabila perempuan itu keluar dari lift, dia bikin perkara ni 3-4 kali. Seperti apabila perempuan itu dia nak berkelan dengan ini, dipanggil apa tak seperti Casanova Mafia yang tak gentleman. Dia seperti orang cakap, dia tak gentleman. If you love a girl or what, if you really want, no harm in trying. Just say, hi, I want to know you. How are you, lady? Seperti James Bond cakap, hi, my name is James Bond. Tapi apa nak terjadi, ini laki-laki yang penakut dan pengecut. Ini Pak Raden kita satu kronik pengalaman kes Pak Raden.
Wanita ni sebenarnya Casey tidak meminat dia dan tak mengenal dia. Tapi laki-laki ini seperti apa tahu? Jadi patah Melayu berkata, lempar batu sebunyi tangan. Seperti tak mengenal, tak cinta. Tapi ini tak mengenal, cuba nak mengait cinta, nak pancing cinta tanpa mengenal dengan menggunakan mantra sihir yang menegur air yang keruh. Jadi sebenarnya peristiwa ini terjadi waktu mereka di dalam lift. Jadi dia damak cewek ini atau perempuan ini timing pukul berapa dia keluar. Jadi waktu time makan lunch time, dia akan automatically dia tahu perempuan ni pukul berapa. Jadi dia action sama-sama naik lift. Dengar tak kasi para pencastan. Jadi dalam dia naik lift tu, dalam rempuh-rempuh lift kan orang ramai. Jadi dia dapat kesempatan selalu berdiri di belakang perempuan tu dan dia akan meniup rambut perempuan tu dan di baju perempuan tu seperti meniup mantra kasih. Tapi tanpa disedar. Kasi wanita yang Pak Radin settle chronic case ini telah menjadi penyakit gila bayang yang tak menentu, menggila satu bayangan wajah dia dan selalu teringat-ingatkan dia. Dan Pak Radin jumpa untuk settle chronic case ini. Apa yang dia kasih tahu dengan Pak Radin? Mak ni kasih tahu, Pak Radin, anak perempuan saya ni dah gilangau. Gilangau tu dia tak gila jantan ni, dia tak gila berkenan perempuan laki-laki ni. Tapi kenapa dia terbayang-bayang laki-laki ni seperti merindu laki-laki ni. Dan dia tahu laki-laki satu ofis dengan dia. Dan satu ofis tu bukan satu ofis kasi. Daerah pejabat macam kasi kalau kerja Mediacorp, kasi kita nampak makwa mana-mana kan. Macam itu jugalah. Macam kalau orang video ke apa atau DJ lain, kalau jalan macam orang kata orang syai, nampak laki-laki tu. Rupanya tak tahu laki-laki tu syok kan orang syai. Tapi bukan, ini cuma contoh ya. Jadi rupanya insya-Allah lah mereka tu DJ yang setia kepada suami. Ini contoh saja. Cuma jadi Pak Radin kasih tahu apabila dia lalu saja, jadi mantra laki-laki pemuda yang tak gentleman ini telah masuk meresap ke dalamnya dan memuja semangat kunci cinta supaya apabila kalau dia berlaluan, bila dia berdepan dengan perempuan ni, perempuan ni akan terpukau dan mula nak berkenalan dengan dia. Baru dia nak startkan dia punya gentleman dan now I can tackle you. My mantra magic as terang. Meresap lepas aku dah tiup dekat baju kau, tiup dekat rambut kau tu waktu dalam lift. Aku selalu berdiri belakang kau. Jadi bila Pak Radin dapat tahu dia memuja tangkap semangat cinta untuk paksa wanita ni agar syokkan dia melalui backdoor. Ini dipanggil apa tau? Backdoor love. I can go back. I can do front door gentleman. I go by backdoor pula. Tapi akhirnya ni Pak Radin direktor kadang-kadang pelik ke sih. Manusia ni rambut sama hitam hati lain-lain. Walaupun macam mana pun ada juga laki-laki yang tak gentleman. Dasyuk kanan dari orang tu gunakan cara mantra, gunakan pakar-pakar yang menggunakan alam pengasih untuk meniup semangat wanita. Dan akhirnya pun nak jadi kesian. Anak Darul tu dah jadi penyakit dilangau. Nak cinta terpaksa. Seperti Diana Zain lagu kata, cinta terpaksa. Tapi bukan dia nak. Tapi nak cuba pukau anak Darul orang sebab dia syokkan dia. Jadi bila tengok wajah dia, baru berani nak approachkan I know you. Lepas mantra dah masuk. Tapi kronik kesin dapat disettle kesin. Ini dipanggil sihir meneguk di hasil yang keruh melalui dalam lift. Rupanya jadi sesiapa dalam lift berhati-hati kalau perempuan-perempuan, kalau ada laki-laki lah malam tak berbau. Cuma Pak Lin kata bersih payung sebelum hujan. Kita tak tahu who's the man that behind you. Maybe your secret admirer nak pukau-pukau kau pula. Tapi cuma berhati-hati ya. Tapi Biktirian 12 kelakar seram. Itu saja ya Kesi. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar Alaban 97, setakat di sini dapat saya menemani anda dan terima kasih kepada anda semua. Saya jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram, juga Misteri Jam 12. Awal tadi bila saya mengendalikan Kelab Kelakar Seram, saya telah pun membuat satu cabaran. Mungkin ramai yang tak tahu cabarannya. Barang siapa yang boleh tumpaskan saya menjawab 10 soalan teka-teki, saya akan bertugas 24 jam. Jadi malam ini
Ya, malam inilah sebab kejap lagi pukul 10 malam saya bertugas kan. Saya akan kembalikan sekali lagi, satu lagi round pusingan untuk anda tumpaskan saya dengan soalan 10 set soalan teka-teki yang lain. Dari jam 11 sampai 12 tengah malam, 1 jam. Tak kiralah berapa ramai yang boleh tembusi. Saya akan siapkan lagi 10 set teka-teki. Barang siapa yang boleh mengalahkan saya, saya akan bertugas on air 24 jam, 10 malam sampai 10 malam keesokan harinya. Jadi, esok malam dengarlah Kelab Kelakar Seram, beritahu kawan-kawan anda yang lain kalau siapa boleh kalahkan saya, hanya menerusi telefon saja 669-11897. 10 soalan teka-teki dalam sejam. Saya akan repeat ulang Kalau soalan pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga salah, habis, out you go. Pemanggil seterusnya, kita start from 1. Soalan yang sama juga. Soalan pertama, kedua, ketiga, keempat betul, kelima salah, out you go. Sampai pukul 12, kita tengok siapa yang boleh tumpaskan saya. Kalau saya kalah, saya akan buat duty 24 jam. Ini mungkin misteri jam 12 juga akan ditambahkan sejam mungkin. Jadi, esoklah bersama dengan saya ataupun malam ini dalam Kelab Kelakar Seram. Malam yang terakhir cabaran ini akan saya ketengahkan. Sebab mungkin ada yang kata tadi tak dapat dengar dan sebagainya. Jadi satu lagi round untuk anda kalahkan saya. Jumpa anda malam ini dalam Kelab Kelakar Seram. Bertemankan saya, Casey.